Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam siri terakhir penjelasan saya ke atas buku Wahai Ibu, Wahai Ayah. Kita dalam bab berbuat baik kepada ibu bapa setelah mereka meninggal dunia, dan hari ini, pada kali ini, video ataupun hadis terakhir yang menjelaskan apa yang boleh dibuat baik oleh anak-anak kepada ibu bapa yang telah pun meninggal dunia, ya. Jadi hadis yang saya akan bacakan adalah hadis daripada Sahih Muslim nombor 4629, atau kalau ikut penomboran Syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi, hadis nombor 2552, ya. Daripada Abdullah bin Dinar, daripada Abdullah ibnu Umar, bahawa mereka dalam perjalanan, bahawa ada seorang lelaki Arab Badui, ya, mereka berselisih. Lalu Abdullah ibnu Umar terus berhenti mengucap salam kepada lelaki itu, menaikkan lelaki itu sama di atas tunggangan. Tadi lelaki itu berjalan naik atas tunggangan, dan Abdullah ibnu Umar mengambil serbannya dan letak ke atas kepala lelaki itu. Lalu Abdullah ibnu Dinar, perawi hadis, berkata kepada Abdullah ibnu Umar, "Wahai ibnu Umar, mereka ni orang Arab Badui, mereka sudah biasa dengan yang sederhana saja, tak payah diunggulkan, dilebih-lebihkan seperti ini." Maka Abdullah ibnu Umar menjawab bahawa lelaki itu asalnya adalah rakan baik ayahnya. Ayahnya siapa? Umar ibnu Al-Khattab. Dan wa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abarral birri salatul walidi ahli wuddi abihi." Sesungguhnya sebaik-baik kebaikan yang boleh dilakukan oleh seorang anak ialah menghubungkan silaturahim dengan orang yang dikasihi oleh ayahnya atau oleh orang tuanya, ya. Hadis riwayat Sahih Muslim. Sebab itu Abdullah ibnu Umar dalam perjalanan jumpa orang Arab Badui itu, mengucapkan salam, bawa dia naik sama di atas tunggangan, memakaikan serban. Kenapa? Sebab lelaki itu dahulunya adalah kawan baik kepada ayahnya, Umar ibnu Al-Khattab. Dan Abdullah ibnu Umar mempraktikkan hadis Nabi SAW. Apa, ya? Sebab sabda Nabi SAW, sesungguhnya sebaik-baik kebaikan yang boleh dilakukan oleh seorang anak ialah menghubungkan silaturahim dengan orang yang dikasihi oleh ibu bapanya. Maka kerana itulah Abdullah ibnu Umar berbuat baik kepada lelaki itu, sehingga perawi hadis yang ini Abdullah bin Dinar, Abdullah ibnu Dinar terkejut melihat perbuatannya itu, lalu bertanya, kenapa buat macam ni? Biasa-biasa, mereka ni dah biasa-biasa pun okey, tak perlu semua ni. Maka Abdullah ibnu Umar menjelaskan kenapa dia melakukan sedemikian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam rangka kita nak berbuat baik kepada orang-orang tua kita yang telah pun meninggal dunia, salah satu daripadanya, seperti mana hadis ini, ialah kita menghubungkan silaturahim bersama dengan orang-orang yang dikasihi. Kawan baik ayah kita, kawan baik ibu kita. Bila katakan kita balik kampung, ayah atau ibu atau kedua-dua yang telah meninggal dunia, tapi kita tahu mereka dulu baik bersama jiran, kita tahu mereka ni dulu baik bersama orang sekampung ke apa ke, kita pun boleh pergi jumpa, bertanya khabar, mengeratkan hubungan silaturahim, sembang-sembang, dan juga membantu di mana yang boleh. Itu salah satu cara untuk berbuat baik kepada ibu bapa. Ya, ingat sabda Nabi SAW, sesungguhnya sebaik-baik kebaikan yang dapat dilakukan oleh seorang anak itu ialah menghubungkan silaturahim dengan orang yang dikasihi oleh ibu. Dalam hadis ni sebut ayah lah, tapi kita kata tak apa, ibu bapa pun boleh juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, salah satu hadis yang pernah dengar tak sebelum ni? Kan, ayuh kita biasakan diri bersama dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuh kita biasakan diri dengan para ustaz, para ustazah yang bila mengajar agama selalu menyebut dalil. Masuk topik dalil pula, ya. Selalu menyebut dalil sehingga orang pun tak payah tanya dalil kerana dia selalu bagi dalil. Dan kalau tak bagi pun orang tanya, tak adalah marah, kan? Okey. Jadi ini yang terakhir, dan sehingga sinilah sahaja penjelasan saya ke atas buku saya Wahai Ibu, Wahai Ayah. Moga-moga ia bermanfaat untuk menjadikan kita
menjadikan kita sebagai anak-anak yang soleh yang berbakti kepada ibu bapa kita, baik mereka masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, berbuat baik kepada ibu bapa ni kadang-kadang dipandang remeh, kadang-kadang dipandang rendah. Tapi itu adalah satu, kita kata, makam yang sangat terpuji dalam syariat Islam ini, ya. Satu kedudukan yang sangat terpuji. Sebab kadang-kadang saya jumpa ada orang yang kelulusan tinggi, berpendidikan tinggi, tapi dia di kampung saja. Bercucuk tanah di kampung, berniaga di kampung. Lalu saya pun tanya, kenapa? Oh, sebab ibu bapa saya ni kalau saya kerja di bandar tak ada orang nak jaga. Oh, saya dengar terus respect. Sebab ini kita katalah orang yang benar-benar istimewa, ya. Dan adalah banyak lagi contoh kan orang-orang yang mengorbankan kehidupan yang mewah, kehidupan yang di bandar kerana hendak menjaga ibu bapa mereka di kampung. Ada juga yang bekerja di bandar tapi setiap hujung minggu, setiap 2 kali dalam sebulan tu, every 2 weeks dia akan balik dan tengok ibu bapanya, ya. Moga-moga tuan-tuan dan puan-puan juga merebut peluang, ya. Seperti banyak kali yang saya tekankan, walaupun dalam satu keluarga tu adik-beradik 5 orang, adik-beradik 7 orang, 10 orang, 11 orang, jangan duk pasing-pasing. Kenapa kau tak bagi? Kenapa kau tak buat? Kenapa tu? Tetapi anda sendirilah berebut-rebut untuk melakukannya. Kalau adik-beradik yang lain tolong-tolong, alhamdulillah, itu bagus. Kalau tak ada yang nak tolong, anda lah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan keistimewaan ini, ya. Yang ini berbuat baik kepada ibu bapa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga bermanfaat. So insya-Allah kita akan sambung buat pula playlist yang lain, mensyarahkan buku yang lain pula. Tapi untuk buku ini, inilah yang terakhir. Moga-moga membantu kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tertanya-tanya saya peluh-peluh ni kenapa, saya tadi bersenam. Lah habis bersenam, buat video sebentar di panas-panas pukul 11 pagi. Okey. Assalamualaikum.